Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, jadi alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bertemu di dalam satu program kita namakan sebagai sembang santai lah, iaitu berkenaan dengan sembang ilmiah ataupun sembang ilmiah. Jadi pada malam ini kita akan membincangkan ataupun sembang secara santai, namun ada unsur-unsur ilmiah dalam, insya-Allah, iaitu berkenaan dengan isu yang hangat diperkatakan, iaitu berkenaan dengan Imam Mahdi. Itu tajuk yang kita akan sebutkan pada malam ini. Jadi untuk pengetahuan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita akan laksanakan ataupun adakan sembang santai ini bersama dengan tetamu yang tidak asing lagi, iaitu sahibus samahah Profesor Madya Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Mufti Negeri Perlis. Dan pada masa yang sama kita ada tetamu undangan jugalah, iaitu Ustaz Muhammad Syahril yang merupakan pegawai isnad di Jabatan Mufti, dan juga bersama dengan penceramah juga yang tidak asing, iaitu Ustaz Ahmad Qarni yang juga merupakan pegawai mubalik di Jabatan Mufti Negeri Perlis. Macam mana Datuk anda ni? Sihat ya? Alhamdulillah. Sihat lah. Cuaca malam ni macam mana? Hangat ke? Macam mana ke? Okey, boleh lah. Kali ni musim panas kita ni, tapi sekarang malam kawasan sini jauh sikit, dia sejuk sikit lah. Alhamdulillah. Boleh ni cuaca dia walaupun kita katakan kering, tapi segar cuaca dia, insya-Allah. Baik. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, malam ini tajuk yang kita akan bincangkan adalah berkenaan dengan Imam Mahdi. Tajuk ini kalau kita lihat sekarang ni, dia bukan saja tajuk ni lah, ada bincang tentang Dajjal lah, konspirasi lah, dan ia berlaku pada waktu ataupun musim berlakunya Covid ni. Banyak orang duk sebut kan, dan akhir zaman lah mungkin. Akhir zaman. Kan barangkali lah bila orang kata ada Covid, ramai orang mati, orang kata oh ni kiamat ni nak berlaku kan. Kiamat ramai kan. Mungkin juga atas faktor-faktor tertentu lah kan, Ustaz Qarni kan. Ya, okey. Okay. Jadi untuk membuka bicara pada malam ini lah, sedang penonton dirahmati Allah sekalian, kita nak tahu juga, iaitu bila bincang tentang isu Mahdi ni, dalam agama ni macam mana sisi pandang agama tentang perbahasan ataupun permasalahan Mahdi ni? Adakah, tak adakah, hadis tu macam mana? Jadi untuk permulaan ini kita akan dengar pandangan Datuk lah nah. Mungkin Datuk boleh kongsi sikit tentang Mahdi ini, dia macam mana Datuk? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tajuk Mahdi adalah tajuk yang sepanjang zaman orang Islam hadapi tajuk ini. Tajuk ini telah jadi tajuk politik, telah mengubah peta dunia Islam, telah menyebabkan berlakunya krisis yang panjang dan macam-macam. Sehingga sebahagian di kalangan para sarjana, sehingga ada yang cuba mengambil posisi macam berat sikit dengan hadis-hadis Mahdi ni, macam payah nak mengaku hadis Mahdi. Namun kalau kita lihat kepada riwayat-riwayat yang ada, majoriti para ulama menyatakan hadis-hadis berhubung dengan Mahdi ini mutawatir, tapi bukan lafzi. Dia mutawatir maknawi. Mutawatir ni dia ada dua. Mutawatir yakni dia benda yang mustahil untuk dianggap berlakunya pendustaan. Kenapa? Kerana himpunan riwayat tu begitu banyak. Satu mutawatir yang lafzi, yakni lafaz tu sama aja. Tapi dalam cerita Imam Mahdi ni, dia lafaz ni macam-macam. Ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang apa. Tetapi secara himpunannya dia mutawatir. Maksudnya cerita dia tu banyak lah tentang Mahdi. Mahdi, tapi saya nak bagi faham, bagi mudah orang awam ni faham mutawatir maknawi ni. Mutawatir maknawi ni macam ni lah cerita Bermuda Triangle. Bermuda Triangle ni ada orang kata ada jin lah, ada kata ada dajjal lah, ada orang kata ada tarikan magnet lah, ada orang kata kapal tenggelam lah, kapal tenggelam. Macam-macam cerita. Kita pun tak boleh tahu betul ke mana satu.
Tetapi suatu benda yang kita boleh tahu betul, wujudnya Bermuda Triangle. Maksud di atas cerita yang banyak-banyak tu, yang mana kita mungkin satu cerita susah nak terima, tapi keseluruhan daripada himpunan cerita itu kita dapat simpulkan wujudnya Bermuda Triangle. Walaupun kalau ada jin mungkin tak boleh kita pegang, kapal terbang jatuh berapa banyak mungkin kita tak tahu. Begitulah cerita Imam Mahdi ni. Banyak hadis-hadis, ada yang palsu, ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Tapi kita dapat simpul wujudnya Mahdi di dalam hadis Nabi SAW. Yang paling terkenal ataupun hadis yang paling dibahaskan ialah hadis di mana Nabi SAW kata, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun la tawwalallahu dzalikal yauma hatta yab'atha rajulan minna." Dan sebagian ada rajulan min ahli baiti yuati'u ismuhu ismi wasmu abi isma abi yamli'ul arda adla qistan wa adlan kama muli'at zulman wa jawra. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan yang selainnya, Imam Ahmad dan lain-lain lagi. Nabi kata, kalaulah tak tinggal daripada dunia ni melainkan satu hari, nescaya Allah akan panjangkan hari itu sehingga dia menghantar seorang lelaki di kalangan keluarga aku. Namanya menyerupai nama aku, nama bapaknya menyerupai nama bapa aku. Dia akan memenuhi dunia ini dengan keadilan seperti mana sebelumnya itu dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan kezaliman. Iaitu itu Mahdi. Dalam sebahagian riwayat yamlikul ard sab'a sinin, dia kata 7 tahun. Dan sebahagian riwayat dia kata khamsan atau sab'an atau tis'an, 5, 7 atau 9. Tapi banyak riwayat kata 7 tahun lah. Maksudnya tu dia memerintah ke apa tu? Dia akan memerintah dunia ni. Oh, 7. Dia akan memerintah dunia ni. Inilah hadis yang menjadi, banyak lagi hadis-hadis yang lebih kurang macam tu. Tapi sebahagian hadis-hadis tu ada yang dhaif, ada yang sahih, ada yang para ulama khilaf. Macam antaranya hadis lelaki yang Nabi kata yang akan dibai'ah baina rukni wal maqam. Hadis ni didhaifkan oleh sebahagian, dihasankan oleh sebahagian, diterima oleh sebahagian. Yang ni antara akan dibai'ah antara rukun, yakni di Hajarul Aswad, dan maqam, yakni maqam Ibrahim. Yakni dibai'ah di Mekah. Banyak hadis-hadis tentang Mahdi ni. Apapun yang pentingnya ialah ini telah menjadikan satu keadaan di mana satu, orang awam ni, orang yang tunggu Mahdi ni. Yang kedua ialah mungkin ada orang akan ambil kesempatan bahawasanya dia pun nak jadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi. Dalam hadis ialah ada pula, ada dalam hadis Abu Daud, Nabi kata yuslihuhullah fi lailah. Allah baiki Mahdi ni dalam satu malam. Maksudnya ulama bagi dua maksud hadis ni. Boleh jadi maksud Mahdi ni Allah bagi dia tu jadi ada dengan pengikut, ada dengan kelayakan menjadi khalifah daripada tak layak, daripada orang biasa tu. Keluarga Nabi lah, Mahdi min itrati, daripada keluarga, dalam satu malam. Ada yang kata dulu Syekh saya Dr. Walid Ani rahimahullah meninggal, Syekh dalam Al-Fitan wal Malahim, dalam bidang sejak fitnah akhir zaman ini. Dia kata Mahdi ni macam orang biasa lah. Dalam satu malam tu Allah ubah dia. Berdasarkan hadiah Abu Daud. Tapi orang heran, orang kata dalam satu malam macam mana, tapi kalau kita ingat Umar bin Khattab diubah dalam satu malam. Dengan ya. Masya-Allah. Baik, Dok. Jadi bila Datuk cerita tadi tentang Mahdi kan, apa dari segi pandang agama kan. Jadi kita di Malaysia ni pun ada orang duk sebut tentang Mahdi kan, mengaku Mahdi. Dulu saya ingat waktu saya kecil dulu, saya rasa mak saya waktu tu baru sekolah rendah yang Arkam yang depa tangkap semua tu kan, yang Abu Ya waktu tu, waktu saya kecil lagi lah kan, yang Syekh Ali Muhammad tu. Jadi
macam mana kita nak tahu Datuk, ciri-ciri utama Mahdi tu yang untuk kita tak mudah lah nak kata oh ni Mahdi. Bila hak ni pakai serban sikit dia orang dakwa dia ni Mahdi. Yang dia dakwa dia Mahdi, orang pun ikut. Hak ni kata Mahdi, orang ikut kan. Jadi mujur Datuk tak dakwa Mahdi kan. Ustaz Syarif dah kan dengan apa? Mahdi Arqam tu. Tak ada. Apa nama dah? Tapi kita dengarlah juga dulu nasyid-nasyid dia, nada murni, qatrun nada tu. Ada unsur Mahdi lah. Dia sebab bila orang tu dia peribadi dia soleh Datuk, orang nampak kan. Dia ada pengikut, crowd yang ramai. Jadi menyebabkan orang mudah untuk nak percaya. Jadi macam mana kita ni untuk penonton semua ni faham lah kan. Macam mana kita nak beza, nak tahu ciri utama Mahdi tu macam mana. Tadi kita sebut salah satu ciri dia. Ciri dia tu iaitu nama dia sama. Nama dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi. Sama keturunan Fatimah. Ahli sunnah ni dengan Syiah ni ada bincang sikit, keturunan Hasan, keturunan Husain. Tapi yang penting dia keturunan Nabi. Tapi untuk ramai orang keturunan Nabi ni, senang ramai orang keturunan Nabi ni, ramai orang keturunan Nabi. Walaupun sebahagian yang mengaku Mahdi, nanti kalau kita ada masa kita akan sentuh sebahagian orang yang mengaku Mahdi ni. Mereka tak pun nama Muhammad bin Abdullah, depa macam Syekh Suhaimi tu kan. Nama dia Muhammad Suhaimi. Dia tukar jadi Muhammad bin Abdullah As-Suhaimi, nak bagi jadi. Tapi dalam kalau kita baca dalam hadis ada lagi kan, dia ajlal jabhah wa anqal anf, luas dahinya kata Nabi, dan mancung hidungnya. Dan itu pun ciri Nabi yang disebut dalam kalau kita tengok dalam Syama'il, salah satu ciri-ciri Nabi kita Muhammad ni luas dahinya dan juga mancung hidungnya. Dan Nabi sebut ciri itu ada pada Mahdi. Tetapi ada ciri yang orang tak boleh buat. Maksudnya ada benda yang orang tak boleh buat tentang Mahdi ni. Apa dia? Yang pertama, Mahdi muncul pada zaman Isa bin Maryam. Mesti wujudnya Mahdi kerana Isa Nabi Mahdi akan menjadi imam di Baitul Maqdis, di mana Isa akan menyuruh Mahdi menjadi imam. Imamukum minkum. Imam kamu di kalangan kamu. Yang ni mesti Isa. Yang kedua ialah bila dadanya Isa, adanya Dajjal. Jadi kalau siapa mengaku pun tak ada Isa, tak ada Dajjal, dia bukan Mahdi. Dia bukan Mahdi yang Nabi ceritakan. Hal lain nak mengaku boleh. Tapi kita akan sebut dalam sejarah manusia-manusia yang mengaku Mahdi. Sebab tu ada juga orang yang tidak berapa nak terima Mahdi ni kerana dia rasa ramai orang ambil kesempatan. Macam mana Dr. Ustaz Rani? Ya, betul. Kalau kita tengok dengan keadaan sekarang ni, orang duk cakap tentang Mahdi ni, dia menghasilkan beberapa kumpulan manusia yang react tentang isu ni. Kalau tengok ada yang macam obses dengan Mahdi ni, maknanya segala benda dia nak cari dan dia nak relate bagi kena dengan hadis tu lah. Hero orang Islam, dengan semua hero. orang tunggu. Tapi dia ada satu kumpulan, sebahagiannya lah kalau tengok, yang tak mahu terlibat, dan diorang ni mungkin golongan muda yang rasa macam bosan ataupun yang rasa macam benda ni hakikatnya bincang dan kita berada dalam kehidupan yang susah juga, kita masih lagi nak kena kerja untuk cari makan apa semua. Jadi diorang ni mungkin tak berapa berminat. Jadi mungkinlah apa yang saya nampak dalam isu Mahdi ni, antara benda yang kita nak kena tekan juga kepada masyarakat ni lah, macam mana nak react dengan cara yang betul terhadap isu ni. Sebab bila bincang tadi dia teringat satu satu riwayat. Riwayat tu kalau tak silap lah, mungkin Datuk boleh betulkan, disandarkan kepada Sufyan Ats-Tsauri daripada Nu'aim Al-Asfahani dalam kitab Rihlatul Awliya. Maknanya murid dia Yahya bin Riyas tanya tentang Mahdi. Maknanya zaman tu pun orang dah banyak cakap tentang Mahdi. Kalau tengok apa yang dia tanya, dia kata kaifa kana aktsarun nas bil Mahdi, kaifa kana fi, macam mana pandangan kamu wahai Sufyan tentang Mahdi ni? Sebab orang ramai duk cakap tentang Mahdi zaman tu. Antara jawatan yang orang kata yang orang ramai teringin lah, selain daripada jawatan lain. Okay. Cuma kalau tengok jawapan Sufyan Ats-Tsauri, dia kata hatta yamurru ala babikum
walaupun dia dah lalu depan pintu rumah kamu, maknanya kalau Imam Mahdi tu lalu, jangan kamu terlibat lagi dengan dia sehingga kamu lihat ramai orang pergi kepada dia. Okey, maknanya itu antara cara kita nak react lah yang saya tengoknya. Sebab benda ni menyebabkan macam tu dah, ada sebahagian orang dia tak mau terlibat langsung, ada sebahagian orang dia sibuk sehingga dia tak mau. Sebab tu saya tengok Dr. Syaraf Qudhah pun ada sebut dalam kitab dia yang dah terjemah dalam bahasa Melayu ni. Dia kata sebahagian manusia ni dia jadi macam malas nak berusaha dah dengan sebab macam nak tunggu je. Nak tunggu hero bagi selamatkan tunggu hero je maknanya. Itu keadaan lah yang kita boleh tengok dalam bait Imam Mahdi ni. Okay. Tapi macam Datuk sebut tadi, kalau syarat antara dia ialah zaman tu mesti Dajjal pun dah ada. Yang mana waktu tu Nabi Isa alaihissalam dan dibantu oleh Imam Mahdi ni akan penuhkan, makmurkan balik dunia ni setelah penuh dengan kezaliman dan sebagainya. Tapi hari ni sebagian orang kata Dajjal tu kuasa dunia, Amerika, Russia, China. Kat Facebook macam tu lah Tok. Macam mana? Maksud dia bukan satu susuk tubuh ke apa ke, dia macam kuasa dunia pula Dajjal. Macam mana tu? Itu tafsiran-tafsiran yang tidak menepati apa yang ada dalam nas. Macam Ustaz sebut, sebenarnya dakwah tidak boleh dipandang kecil. Dakwaan Mahdi telah menyebabkan mati dalam satu malam saja 70,000 orang. Pada zaman Ibnu Turmat, Muhammad bin Abdullah Al-Barbari Al-Harri yang muncul di Maghrib. Nanti mungkin ada masa kita akan cerita tentang bagaimana dakwaan Mahdi juga telah memunculkan, menjatuhkan kerajaan Murabitin dan telah mewujudkan kerajaan Al-Muwahhidin, Daulah Al-Muwahhidin yang berkuasa 150 tahun dengan kepercayaan tentang Mahdi. Dakwaan Mahdi juga telah menghalau Inggeris keluar daripada Sudan. Dalam sejarah, dakwaan Mahdi juga telah mewujudkan kerajaan Qaramitah, kerajaan Fatimiyan Syiah tu di atas dakwaan Mahdi. Dan kata nanti kita akan sebut tentang dakwaan Mahdi dan akan menyebabkan Hajarul Aswad dicuri, diwujudkan Daulah Murabitah, dibunuh orang Islam begitu banyak. Dakwaan Mahdi juga banyaklah sebenarnya sejarah dakwaan Mahdi saja. Dan hari ini wujudnya Iran umpamanya di atas dakwaan Mahdi, kan? Muhammad bin Hasan Al-Askari yang dianggap sebagai hilang, imam yang ke-12, juga atas dakwaan Mahdi. Dan kisah Mahdi ni telah membentuk banyak sejarah juga di dalam. Sebab tu tadi ada sebahagian sarjana seperti Ibn Khaldun, dia menolak tentang Mahdi. Tapi sebenarnya tidak benar untuk dia menolak. Syekh Ahmad Syakir dan sebelum dia ramai tokoh seperti Sadiq Hasan Khan dan ramai lagi mengkritik habis-habisan Ibn Khaldun. Ketika Syekh Syakir tahqiqkan Musnad Ahmad, dia kata Ibn Khaldun cakap benda yang bukan bidang dia ahli sejarah. Hadis Mahdi sahih. Dia kata, tapi apa yang saya dengar cerita kata tak ada dalam Sahih Bukhari Muslim tu. Dia itu persoalan. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada secara jelas perkataan Mahdi. Tetapi dalam Muslim ada isyarat yang tadi imamukum minkum, bahawa imam kamu di kalangan kamu yang Nabi Isa kata tu ialah Mahdi. Cumanya itu bukan syarat lah, sebab hadis sahih ni tak syarat mesti semua dalam Bukhari Muslim. Al-Ashar Mubasysyirin bil Jannah, 10 yang dijamin masuk syurga, tak ada dalam Bukhari dan Muslim. Tapi ia adalah riwayat yang sahih. Riwayat yang sahih. Cuma Ibn Khaldun dia tidak menerima. Ibn Khaldun kata macam politik. Tapi unfortunately Ibn Khaldun mengiktiraf Muhammad bin Turmat, mengaku sebagai Imam Mahdi yang telah membunuh dalam satu malam 70,000 orang di atas dakwaan kononnya dengan penipuan. Kononnya dia mendapat mimpi, wahyu daripada dari seorang malaikat untuk membunuh pengikut dia. Ibn Khaldun puji dia. Ibn Khaldun puji dia. Ibn Khaldun kata seorang yang ikhlas, imam, semua orang yang Ibn Khaldun puji dia. Maknanya kita boleh anggap setiap zaman bila ada mana-mana tokoh naikkan sesiapa sebagai Imam Mahdi contohnya, kadang-kadang ada latar belakang politik. Dalam sejarah Mahdi ni banyak latar belakang politik. Ada hadis sebelum tu, ada hadis yang orang tolak Mahdi ni. Dia kata la Mahdi illa Isa bin Maryam. Tidak ada Mahdi melainkan Isa bin Maryam. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Cuma Ibnu Majah ni dia saja riwayat hadis ni. Orang mengaji hadis ni tahu infirad.
Ibn Majah ni dia ada banyak persoalan dia. Dan kemudian dalam sanad dia tu ada Muhammad bin Khalid Al-Janadi. Muhammad bin Khalid Al-Janadi ni dia majhul. Jadi hadis ni tak kuat. Hadis yang kata yang dikatakan Mahdi itu adalah Isa tak kuat. Tak boleh jadi asas lah. Tapi tak apa. Ramai orang yang diangkat sebagai Mahdi. Saya cuba collect 2-3 hari ni, sehari 2 ni, senarai-senarai dalam sejarah ni siapa mengaku Mahdi. Mungkin Datuk boleh terang. Boleh? Sekali mungkin Ustaz kita boleh tambah sikit. Antara orang yang dianggap Mahdi, Ali bin Abi Talib. Dia tak mengaku, tapi pengikut dia kata dia Mahdi. Ali bin Abi Talib. Di antara orang yang dianggap sebagai Mahdi ialah Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah adalah anak Ali. Ali ni tapi daripada isteri, bukan daripada Fatimah. Anak Ali daripada isteri Ali, Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah. Jadi dia dipanggil Muhammad bin Hanafiyah, tak panggil Muhammad bin Ali sebab nak bezakan dengan Hasan dan Husin. Hak ni daripada Fatimah. Dia bila Mukhtar As-Saqafi, siapa yang baca sejarah, Mukhtar As-Saqafi bangkit menentang kerajaan Bani Umayyah. Bila Mukhtar As-Saqafi nak kempen lawan kerajaan Bani Umayyah tu, dia cari tokoh untuk lawan kerajaan Bani Umayyah. Kita tengok dalam sejarah Malaysia pun ada, bila gerakan-gerakan, sorry to say lah, dia politik dan dia ada sedikit cuba gunakan unsur kesufian. Bukan semua sufi itu salah, tapi bila digunakan itu dia mari unsur ni. Tak apa, Muhammad Al-Mukhtar As-Saqafi, dia tak ada tokoh dia nak angkat. Dia angkat Muhammad bin Hanafiyah. Dia kata ni Imam Mahdi. Muhammad bin Hanafiyah tak terima kata dia sebagai Imam Mahdi. Dia tengok terancam, duk tuduh dia sakit kerajaan. Masalah dia anak Sayyidina Ali soleh, dia soleh. Dia pergi nak ke Iraq. Bila Mukhtar As-Saqafi rasa Muhammad bin Hanafiyah dah mula mengancam pengikut ramai, dia kata syarat Mahdi yang kau dapat terima ni, dia kena dipancung dulu. Kalau dia pancung tu tak lut, tak makan lah, yang tu baru Imam Mahdi betul. Pasal artinya Mukhtar As-Saqafi dia mempunyai tujuan politik lah. Seorang ni ialah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Sebelum tu ialah Muhammad bin Hasan Muhammad bin Abdullah bin Hasan An-Nafsu Zakiyah. Muhammad bin Abdullah bin Hasan An-Nafsu Zakiyah, keturunan Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali. Dia bukan orang tuduh dia rasa dia Mahdi. Dia rasa dia Mahdi. Dia terkenal soleh, Ahlul Bait, rasa dia Imam Mahdi. Masa dia awal dia rasa Imam Mahdi tu, dia lawan kerajaan Bani Umayyah. Kita kena ingat, bagi yang mungkin tak faham dalam sejarah ni, lepas berhentinya Khulafa' Ar-Rasyidin, kerajaan Bani Umayyah, Al-Hasan memerintah sekejap, kemudian serah pada Muawiyah, kemudian kerajaan Bani Umayyah, selepas kerajaan Bani Umayyah baru kerajaan Abbasiyah. Muhammad bin Abdullah bin Hasan bin Ali ni, dia rasa dia Imam Mahdi. An-Nafsu Zakiyah, terkenal dengan Nafsu Zakiyah. Masa tu Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur daripada kerajaan Abbasiyah, Abbasi, dia pun mengaku Muhammad sebab kata Mahdi. Tapi bila Ja'far Mansur naik jadi politik, tadi Ustaz ni kata politik, naik jadi pemerintah kerajaan Bani Umayyah, kerajaan Abbasiyah. Dia kerajaan Abbasiyah, jatuh Umayyah, naik Abbasiyah, dia perangi An-Nafsu Zakiyah. Padahal dulu dia bai'ah dan mati An-Nafsu Zakiyah. An-Nafsu Zakiyah dia rasa dia Mahdi. Dia keturunan Hasan bin Ali. Satu lagi tu cerita orang tak mengaku, orang tuduh dia Mahdi. Ali, lagi siapa tadi? Muhammad Hanafiyah. Seorang lagi ialah Umar bin Abdul Aziz, dianggap sebagai Mahdi. Dia tak mengaku. Tapi An-Nafsu Zakiyah, dia rasa dia Mahdi. Satu lagi, dia tak ada tapi orang kata dia Mahdi. Macam mana? Al-Imam Al-Ghaib, iaitu anak Al-Hasan Al-Askari. Hasan Askari ialah imam Syiah yang ke-11. Dia mati dalam keadaan tidak ada anak, sedangkan Syiah kata Mahdi, keturunan keluarga imam ni mesti mari melalui jalur Al-Husain.
Bila Al-Hasan Al-Askari meninggal, tak ada anak. Kalut Syiah. Macam mana nak meneruskan i'tiqad kesinambungan kepimpinan keluarga Nabi. Lalu mereka mendakwa sebenarnya ada seorang anak, Muhammad, iaitu Muhammad bin Hasan Al-Askari. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang ni lahir ni siapa pun tak pernah tengok. Dia lahir ghaib terus. Dia ni lah Imam Mahdi yang ditunggu oleh Syiah Imam 12 ni. Apa lubang lebar tengah? Sardab Samira. Sardab Samira. Di mana? Di Iraq. Di Iraq. Syekh Wali Ani kata kat saya, kata kat kami masa kuliah, dia kata dia buat kajian, dia pergi kat lubang tu. Sampai sekarang ada lubang tu di Iraq. Dia duduk tunggu. Dia kata, betul ke Mahdi nak keluar daripada sini? Dia kata tak keluar. Kawan nak jaga tu. Pada orang ni ramai ni, duk ambil berkat tempat tu. Dia kata kalau aku nampak Mahdi ni keluar, kawan yang jaga tu, aku katuk kepala dia. Pasal apa? Dia kata nak katuk kepala dia, nak tunggu dia. Kalau dia keluar, bisnes aku habis lah sini. Jadi tinggal Semua nak cakap. itu Mahdi apa? Itu yang Mahdi kata Mahdi Muntazar tu tak? Itu Mahdi lah. Tapi Mahdi ni memang Mahdi Muntazar. Muntazar ni ditunggu-tunggu. Istilah Muntazar ni diguna juga oleh ahli sunnah pun guna juga, bukan Syiah dia guna. Tapi itu Ibn Taymiyah kata nama dia Muhammad bin Hasan dah lah tak wujud. Ibn Taymiyah kata siapa yang ada padanya lahu adan nazar, lekeh-lekeh pandang keupayaan melihat pun, memerhati pun akan tahu bohong. Nama dia Muhammad bin Hasan, sedangkan Nabi kata nama dia Bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah kan, yuwatiu ismu ismi wa ismu abi isma abi. Nama pak aku, nama dia sama dengan nama aku, nama pak dia sama dengan nama aku. Sama dengan Mahdi hak di Jeneri Jordan sekarang ni, yang dia duk pergi mendakwa tu, nama dia Muhammad kan nama dia. Tapi bin Hashim lah apa kan, putera Hashim. Ini semua adalah kerana orang-orang yang peras. Satu lagi Mahdi yang lama yang mengaku mati ialah Abdullah Al-Qaddah. Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Bukan orang Kedah. Abdullah bin Maimun Al-Qaddah. Dia ni adalah keturunan dia Yahudi. Kemudian dia mari di Syam, dia mengaku bahawasanya dia adalah keturunan Nabi. Keturunan Nabi. Alawi, keturunan Nabi. Dia mengaku dia sebagai Imam Mahdi. Dan dia createkan pengikut dia. Dan dia kata dia daripada anak keturunan Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Muhammad bin Ismail bin Ja'far As-Sadiq. Kita tahu Syiah Ismailiyah kuat. Saya pergi ke UK apa semua pengikut kuat. Di Malaysia ni pun ada, tak mau nak sebut lah. Dia kuat. Aga Khan tu kaya, paling kaya dalam dunia. Syiah Ismailiyah tu daripada ini. Tapi dalam sejarah dia lebih dahsyat. Dia ni, ini tahun 300 lebih ni. Apa dia? Dia telah membentuk kerajaan Fatimiyah yang menguasai Mesir berapa ratus tahun. Zaman mereka diwujudkan Universiti Azhar. Universiti Azhar tidak Syiah lah kemudian, tapi maksudnya pada zaman itu. Kemudian mencuri Hajarul Aswad, balik ke Hajar, sehingga kitab-kitab fiqh sebut dicium Hajarul Aswad jika dia didapati ada. Maksudnya dicuri oleh geng Qaramitah. Punca dia mendapat kuasa kerana dia mengaku sebagai Mahdi. Dengan kata Al-Imam Ibn Qayyim, Al-Imam Ibn Kathir juga dalam Bidayah wa Nihayah kata, kuffar, fujar, zanadiqah, depa ni kafir, jahat, zindiq, menyembunyikan kufur. Memerintah berhati tahun. Sehingga Salahuddin Al-Ayyubi hapuskan apa? Menguasai dunia Islam, buat macam majlis-majlis Islam. Semua menghalalkan arak, tapi memerintah dunia Islam. Kerajaan Fatimiyah mengasaskan banyak sejarah peninggalan Fatimiyah. Upacara-upacara kan yang dihidupkan pada zaman Fatimiyah. Kerajaan Fatimiyah. Fatimiyah nak mereka dakwa keluar anak Fatimah, keluarga Nabi. Dia pun Syiah.
Mereka Syiah. Itu juga itu sejarah yang besar lah yang saya nak impun. Nak ringkas nanti kita boleh pergi lagi, mungkin ada Ibnu Turmata ni ini paling dahsyat. Saya rasa dalam sejarah mengakui Mahdi, Ibnu Turmat yang paling dahsyat sekali. Sebab ini tadi balik pada isu politik yang Ustaz Syarif sebut tadi. Ibnu Turmat, nama dia Muhammad bin Abdullah, nama sama. Muhammad bin Abdullah Al-Barbari Al-Harghi. Ibnu Turmat pakaian zuhud, menegakkan al-amru bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Pergi belajar agama sampai pandai agama, sampai menguasai, sangat tegas menegakkan amal ma'ruf, bantah ma'ruf secara kasar. Orang dia pernah bantah ma'ruf, dia pernah bantah mungkar secara tegas. Dia pernah bantah kemungkaran, dia naik kapal, dia bantah kemungkaran. Orang ambil dia daripada kapal, orang buang dia daripada kapal. Tapi dia hidup. Bertambah lagi lah kepercayaan pengikut dia kepada dia. Dia kumpulkan pengikut, dia pakai pakaian zuhud, dia cakap petah lah agama, dia bagi nasihat sampai orang menangis. Dia pergi ke Marrakesh. Marrakesh ni di Maghribi. Siapa orang tahu kita apa? Semua seni Marrakesh ni. Pada zaman pemerintahan Ali bin Yusuf At-Tashfin bin Tashfin. Ali bin Yusuf At-Tashfin adalah kerajaan Murabitah, Al-Murabitin dalam sejarah Maghrib. Sejarah kerajaan yang besar, memerintah Maghrib, memerintah dunia Islam yang luas. Dia pergi, dia sampai ke Marrakesh, dia dengan pengikut dia tegakkan, dia mencegah mungkar. Slogan dia cegah mungkar, dia ceramah. Di sana orang tak pakai purdah, dia bermazhab pakai purdah. Dia tepuk kuda adik kepada sultan, raja, jatuh kerana tak pakai purdah. Kes ni dibawa pada raja Yusuf yang Ali bin Yusuf At-Tashfin, dibawa pada dia. Dibicarakan kepada dia, dia bagi nasihat, dicerita kamu memerintah dengan kemungkaran, banyak arak di sini, banyak macam-macam. Raja menangis. Lepas tu dia debat dengan ulama-ulama bab ni, berapa bab menang kat dia. Malik bin Uhaib, tokoh dalam mazhab Malik, nasihatkan raja, tangkap dia ni, dia ni bahaya ni. Bila dia berjaya, pengikut dia bertambah besar. Raja tak dia kata, Ali bin Yusuf Tashfin seorang yang bagus. Dia kata aku tak boleh buat orang-orang ni bagus. Dia takkan aku nak tangkap dia. Dia bagi nasihat. Dengan itu dia pergi dia kumpulkan kabilah, dia kumpulkan mengikut. Panjang cerita sehingga dia berjaya memerangi kerajaan Murabitah. Artinya segala tujuan dia selama ni dengan dakwaan dia Mahdi. Dan wajib memerangi kerajaan Murabitin, kerana kerajaan Murabitin akidahnya tidak mentakwilkan. Dia mazhab dia Asy'ariyah. Dia bukan isu Asy'ariyah dengan tak Asy'ariyah, tapi dia mazhab Asy'ariyah. Dialah orang yang pertama membawa Asy'ariyah masuk ke dalam Maghrib, kerana dia kata mujassimah Murabitah halal darah mereka. Dan dia adalah Mahdi. Bila dia nak dakwah Mahdi, orang tengok soleh dia. Dia bagi tahu peperangan dengan Murabitin ni dia akan menang. Dan dia bersifat warak. Dia kata, tak apalah aku tinggal di tempat ni, nanti hampa jadi payah. Jadi kabilah-kabilah dah bagi sayang kat dia. Dan sehingga dia ada ni cerita sikit lah sebelum tak pergi panjang saya, tapi saya nak sebut. Dalam sejarah Alwan Syarisi ni satu orang alim. Dia alim dalam mazhab Malik. Dia pergi jumpa Ibn Turmat ni. Dia buat tak erti apa. Ibn Turmat tahu dia alim. Dia hafal Quran, dia hafal Muwatta' Malik. Semua dia buat bodoh depan orang. Lepas dia buat bodoh, satu hari dia muncul, dia mai sembahyang subuh. Dia khalayak ramai. Dia bagi tahu, semalam malaikat mai kepada aku dan dia belah dada aku. Dan dia telah memasukkan segala ilmu pada aku.
Dan dia menyatakan bahawa Ibn Turmat adalah Mahdi. Orang tengok Wan Syarisi ni bodoh sebelum ni. Apa bukti dia? Mahdi tanya. Mahdi kan? Mahdi tu lah. Ibn Turmat. Dia baca Quran dengan elok. Dia baca Muwatta' Malik. Dia baca hadis Nabi. Dia baca kitab-kitab. Kau tu satu malam dia boleh pandai. Mahdi kata tak apa, kita tak boleh pegang ya Al-Wan Syarisi ni. Kita kena pergi tanya di satu tempat yang aku dapat mimpi malaikat akan jawab di tempat tu. Dia pergi ke satu lubang, di tempat itu dia dah letakkan pengikut dia dan telaga tu untuk jawab. Jadi Mahdi tanya, wahai malaikat, benarkah apa yang didakwa oleh Al-Wan Syarisi ni? Suara tu kata, sadaq, benar Wan Syarisi. Beribu-ribu pengikut dia, orang ikut dia. Lepas pada tu dia kata tempat ni lah tempat yang mulia, telaga ni kita kena kambuh. Dia kambuh kali dengan pengikut lah, duk bimbing aku dalam tu, nanya pok-pok tu. Dia takut rahsia tu. Dan malam itu dinamakan dengan malam tamyiz. Apa dia buat? Dia kata Wan Syarisi telah bagi tahu muka pengikut dan muka ahli syurga dan ahli neraka. Pasal dia tahu ada orang yang mula ada meragui kemahdian dia tu sebelum tu. 70,000 telah dia buang daripada atas bukit, yang mana dia rasa tak berapa yakin dia ialah Imam Mahdi. Dia telah menegakkan kerajaan Al-Muwahhidin yang ganti daripada Abdul Mukmin daripada itu Al-Qumi, menjatuhkan kerajaan Al-Murabitin, memerintah Maghrib, Morocco, memerintah Libya, memerintah Afrika, memerintah Tunisia 150 tahun lamanya. Mahdi. Sehingga akhirnya daulah Al-Muwahhidin, daulah ahli tauhid, sebab dia kata ahli tauhid kena murabitin ahli syirik, tidak mentawilkan Allah, yakni mujassimah. Kerana sebelum tu ahli Maghrib tidak ada mazhab ni. Dia masukkan. Dia tulis kitab Al-Mursyidah kitabnya. Tak apalah, bukan soal school tu yang kita nak bincang, tapi soal sejarah apa yang berlaku. Ini sejarah yang besar yang berlaku di dalam pengakuan sebagai Mahdi. Mengorbankan manusia, bunuh punya ramai, dan menghimpunkan pengikut yang begitu taksub kerana dia adalah Mahdi. Tapi dia mati sebelum Nabi Isa mari. Dan yang menariknya ialah di samping ada soal sekolah pemikiran seumpamanya, saya baca Al-Qadi Abu Bakar Ibn Al-Arabi kemudian membai'ah Abdul Mukmin yang menggantikan Mahdi tu. Abdul Mukmin tu mengaku dia tu Mahdi ke? Dia menyatakan bahawa kerajaan itu ialah kerajaan ni. Tapi intinya Ibnu Turmat menggunakan Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, hidup zuhud, menangis, dengar ceramah dia orang menangis, hebat hidup dia, tak ada dunia dalam hidup dia orang tahu, untuk mendapatkan kuasa dengan menggelar dirinya sebagai Imam Mahdi. Maknanya kalau bahasa sekarang ni, dia tunggang istilah Mahdi itu untuk kepentingan politik dia. Kebanyakan sejarah politik Mahdi. Itu yang barangkali Ibn Khaldun tak setuju, tapi ia ada politik. Yang last ada, tapi nanti kita, yang last ialah sebelum yang hebat ialah Mahdi di Sudan. Sudan pun ada juga. Sudan Mahdi Muhammad Ahmad bin Abdullah. Sudan, dia adalah dia kata dia keturunan Nabi. Dia daripada mula soleh dan kemudian mengaji agama, alim, keturunan Nabi. Kemudian dia kumpulkan pengikut dia daripada dunia sufi dia, kemudian pengikut dia. Masa tu Mesir, Turki dah mula lemah. Ni pada tahun 1840 lebih dah ni. Dia dah nak di hujung. Ni kira baru depa dengan kita. Turki dah lemah dan Turki merintah Mesir dengan cara yang lemah, masuk tangan Inggeris, dan Mesir cuba menguasai Sudan. Ketika Mesir cuba menguasai Sudan, rakyat Sudan bersama dengan Muhammad bin Abdullah yang mengaku Mahdi. Dan dia telah berjaya mempertahankan Sudan, memerangi pasukan Inggeris. Inggeris dihalau kena tentang Mahdi. Beribu-ribu orang bermimpi kononnya dia sebagai Mahdi. Ramai orang bermimpi lah, beribu-ribu pengikut datang.
Dan dia telah berjaya memerintah Sudan dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan, membahagikan harta dengan adil. Dia sendiri sangat zuhud, tapi dia mengaku dia Mahdi yang maksum. Macam tadi juga, tadi pun kata maksum. Siapa yang syak pada Mahdi aku, Ibn Turmat kata dia kafir, dia bunuh. Yang ni pun kata dia Mahdi maksum juga. Dia telah mengaku sebagai Mahdi yang maksum, dan dia memerintah dengan kitab dan sunnah dan tawakal ala Allah. Tidak ada mazhab. Segala mazhab dihormati, tapi dia berijtihad sendiri bahawasanya dia memerintah dengan kitab dan sunnah. Sehingga orang, dan dia menghalang. Sudan ni terkenal dengan tempat-tempat sufi dan makam-makam wali. Dia melarang pergi bertawasul dengan wali-wali ni. Daripada sudut tu nampak macam Muhammad Abdul Wahab ke apa ni kan. Tapi dia tak. Dia mengaku mimpi apa-apa amalan ambillah mimpi dia. Dia mengaku Imam Mahdi. Dia merintah, cuma dia umur 41 meninggal. Tapi kerana dia lah British, tewas di Sudan. Orang Islam disatukan di Sudan, dan banyak gerakan-gerakan ulama-ulama Islam yang pergi bai'ah dia sebagai Mahdi. Kecuali gerakan Mahdi Sanusiyah, mereka kata ni bukan. Mahdi Sanusiyah dia pro pada Salafi sikit. Dia kata ni bukan, no. Ini semua cerita-cerita main melalui mimpi ni karut. Tapi artinya ini juga berjaya membentuk kerajaan kerana mengaku sebagai Mahdi. Maksudnya depa ni orang bukan kita kata pada masa sama ada ilmu, buat apa tindakan pun macam tindakan orang yang ada ilmu dengan zuhud depa tu kan. Dan Datuk ada mimpi lagi. Tak tahulah mimpi tu betul ke tak kan. Syaitan pun boleh. Tapi yang pentingnya ini semua bukan Mahdi. Kerana ciri kita kata Mahdi tadi, hak Nabi kata apa? Munculnya sebab ciri lain semua. Nama sama, semua tu kebanyakan nama sama seperti nama Muhammad bin Abdullah semua. Keluarga Nabi. Tapi mesti zaman dia sama dengan Isa, dan mesti munculnya Dajjal. Orang zaman tu macam ada tu. Depa ingat Nabi Isa akan muncul, Dajjal akan keluar. Depa tu dakwa macam tu lah. Sebab tu kalau orang tengok ada putera Jordan kau nampak macam Al-Mahdi, orang tu lepas tu duk dalam Facebook atau ni mungkinlah Mahdi kepada. Jenis ni jenis orang kata orang utara tu terkejut, jenis orang yang terkejut. Kasar orang kampung ni tak apa sesuai lah kita cakap. Dia kata apa, terkejut beruk kan. Dia maksudnya orang yang perak, orang dah perak. Cerita Mahdi ni cerita lama dah. Ibn Turmat punya zalim, punya jahat. Fatimian punya kerajaan Fatim punya jahat. Yang ni hak baik sikit ni, hak Sudan ni. Tu pun dia bukan Mahdi, tapi menggunakan nama Mahdi. Dia mati awal, 41 tahun dia meninggal umur dah. Yang last yang kita tahu pada tahun berapa? 80-an, Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang kepung Masjidil Haram. Itu semua orang tahu. So, cerita kalau Dr. Radhi dia boleh tahu lah kan, dia terkepung sekali dalam tu dengan mak dia. Kan? Masa dikepung. Itu bawa senjata masuk tawan Masjidil Haram. Namanya Muhammad bin Abdullah, keluarganya keluarga Nabi. Dia kata bahawa dia adalah Mahdi yang dijanjikan. Al-Mahdil Maw'ud, Mahdi yang dijanjikan. Sebab itu balik pada yang Ustaz Qarni kata tadi, dakwah-dakwah Mahdi ni satu benda bahaya. Dia memusnahkan. Bukan kecil-kecil punya cerita. Boleh menyebabkan golongan sesat seperti Fatimi, golongan zalim dan jahat seperti Ibn Turmat dan kerajaan Daulah Al-Muwahhidin menguasai umat Islam bukan 10 tahun, 150 tahun. Fatimi berapa ratus tahun menguasai. Kerana dan dapat kerajaan kuat dan susah nak ditumbangkan. Tu kuat Dr. Ingin mengaku Mahdi. Dia kata tengok hak dulu ambil kuasa, kerana kuasa. Maksudnya melalui agama tu dia cuba untuk mengambil kuasa untuk nak ni kan. Tapi kalau kita tengok daripada yang Datuk sebut tadi, zaman Ibn Tumat sampai ke Sudan, sampai ke yang kepung di Mekah, kita boleh kata pesen mereka ni, cara fikir mereka sama. Tengok keadaan macam tertekan, perlu ada seseorang yang nak kena selamatkan keadaan, dia keluar, dia muncul. Sebab tu kadang-kadang kita tengok walaupun sisi dia zalim, jahat dan sebagainya, tapi bila yang kita lihat pula sejarah yang tawan Masjidil Haram ni, kita tengok kebanyakan dia orang ni, pengikut dia orang ni hafiz Quran,
mengaji Islam Madinah, maknanya bukan calang-calang, maknanya ada semangat agama. Tapi kalau kita tengok macam penyakit mental pun ada mereka ni. Sebab dia nampak macam dunia ni dah teruk, tak ada siapa nak selamatkan, jadi akulah orang ni. Ya, betul. Mahdi Sudan paling berjaya. Mahdi Sudan sebab masa tu kerajaan Turki lemah, bercampur Mesir, Inggeris datang, tak ada siapa nak dapat menyelamat. Sebab itu bila Mesir berperang dengan Sudan, dengan tim Mahdi, tentera Mesir yang Islam lari keluar tentera pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Lebih hebat lagi, Kristian masuk Islam. Kerana bermimpi inilah Mahdi. Itu cerita. Lepas tu dia pula daripada Sufi nak pergi macam ala Salafi sikit lah apa. Ini cerita politik ni sangat ajaib. Setiap zaman orang menanti-nantikan siapa hero waktu tu. Orang nanti siapa? Macam kita, macam bila manusia tertekan, misal manusia tak tertekan, dia nak hidup. Bila dia tertekan, dia ada hutang banyak, dia ada apa masalah banyak. Kalau boleh biar dunia ni tamat buang lah. Kan? Tamat buang senang kan. Kita kalau ada hutang di bank orang banyak, tengok bank terbakar, dia suka kan. Kok file aku terbakar sekali. Dia macam tu lah. Apabila Mahdi ni mari, seolah-olah kalau dunia ni, kalau kiamat lega lah. Banyak enggak masalah. Sebab tu orang yang kadang-kadang dia ni Dajjal dah datang. Orang ni, sebab tu Nabi apa dia Nabi jawab? Bila orang tanya mata sa'ah Wa ma'adatalah. Kau siap apa nak kiamat? Kan? Nabi tak jawab kiamat sekian-sekian. Kau bersiap apa nak hadapi kiamat? Yang tu kan. Tapi ini tim ni dia jadikan tajuk Mahdi mai balik ni supaya orang dengar ni kan dia tak anggap Imam Mahdi. Cerita Mahdi ni cerita lama. Sehinggalah munculnya Dajjal dan Isa bersama dengan Mahdi. Masa tu Mahdi. Kalau tidak, tak payahlah kita pikan dulu sama-sama jadi Imam Mahdi. Lepas tu, kalau macam kita katakan orang yang macam Ustaz Qarni sebut tadi, ada orang yang tolak Mahdi ni kan tu kan. Ya. Jadi macam mana kita nak kata dari segi hukum orang yang tolak adanya Imam Mahdi ni? Bukan calang-calang orang tu, macam Datuk sebut tadi Ibn Khaldun yang kata tentang tolak Mahdi tu, Syekh Rashid Ridha. Rashid Ridha. Dan kita tahu bahawa mereka ni adalah sarjana-sarjana yang hebat. Jadi macam mana tu Datuk? Dia ada dua. Kalau dia tolak Nabi, dia lain. Tolak Nabi kufur. Maksud tolak khabar Nabi, walaupun Nabi beritahu Mahdi ada, tapi aku tak percaya. Kalau macam tu kufur. Tapi kalau dia kata Nabi sebenarnya tak kata pun, hadis-hadis ni tak sahih, kita pergi kereta api lalu ATS malam-malam kan. Hutan ni ada ATS. Okey. Kalau macam Ibn Khaldun, dia kata hadis-hadis ni tak sabit. Kan, benda-benda ni tak sahih. Sebab tu Ahmad Syakir semua rot dia kata. Ibn Khaldun ni bidang dia lain, bidang politik. Bidang politik, bidang apa? Sejarah. Orang politik kata orang agama jangan cakap politik, kita pun kata orang politik jangan cakap agama. Dia apa nama? Orang dia kata Ibn Khaldun ni dia bidang dia sejarah. Jadi dia tidak mutamakin, dia dah menghukum hadis-hadis ni. Hadis-hadis ni sahih dia kata. Hadis ni sahih. Tapi mungkinlah Ibn Khaldun pada zaman dia dah Ibn Tumat tu, masalah tu kata Ibn Khaldun, patut Ibn Khaldun kena tentang Ibn Tumat, Muhammad bin Abdullah Al-Barbari tu. Ibn Khaldun kata dia ni imam. Apa nama, puji dia, Imam Mahdi, dia sebut Imam Mahdi. Tapi kalau kita lihat keadaan ni, bila orang mengaku Mahdi ni mengelirukan, Ibn Tumat tu Ibn Qayyim tak dia. Hatta kita baca Az-Zahabi entam dia dalam Syarah Alamun Nubala, kata apa yang dibuat, of course Ibn Qayyim, Ibn Kathir, semua ni geng sama, anak-anak murid Ibn Taimiyah semua ni. Tapi Az-Zahabi sebut Al-Imam Al-Syaikh Al-Imam Al-Usuli. Memperkenalkan Ibn Tumat. Lepas tu baru hak dalam tu baru dia pukul Ibn Tumat. Tapi dia angkat Ibn Tumat Mas'ud nama dengan gelaran tu.
Pasal Ibn Tumat dengan ketokohannya dia mengaku Mahdi maksum. Mengaku saja tak apa, mengaku, dan kemudian siapa yang tentang dia halal darah. Puluh ribu manusia mati kerana menentang Mahdi. Jadi sebab tu menyebabkan orang seperti Ibn Khaldun, Rashid Ridha, dia lihat tajuk Mahdi ni bagi jadi karut dia pada mereka lah. Tapi kita tak boleh ambil stand tu lah. Kita kata Mahdi ni ada, hak duk ada tu Mahdi karut. Tapi kalau kita duk pergi ukur nama dia Muhammad bin Abdullah, ramai macam saya kata kan. Hidung mancung, dahi luas, tapi kita semua tu ramai, orang macam ramai dah. Tapi saya kata satu benda kita kena ubah tajuk ni. Mahdi mari mesti ada lagi dua. Isa dengan Dajjal. Kalau hampa main Mahdi seorang-seorang kita pergi balik dulu. Saya pernah dalam majlis Syekh Salah Khalidi. Ni orang ngaji Jordan Syekh Salah tentang kuliah. Mari satu orang berdiri dalam majlis. Dia kata, "Assalamualaikum ya Syekh. Ana al-Mahdi muntadhar." Asmah li an atakallam. Dia kata, "Aku Mahdi. Bagi izin aku bercakap." Syekh Salah kata, masjid ni tidak mengizinkan Imam Mahdi bercakap. Tidak masalah aku ni keluar. Syekh Salah kata, itulah Mahdi yang paling damai yang pertama aku tengok. Biasanya Mahdi ni dia memang akan jadi masalah. Buya Shah Arkam daripada mula-mula pergi ke mana? Ke Khurasan, pergi ke apa, mula-mula lah dia naik makam dia, daripada kemudian dia pergi pemuda Bani Tamim, kemudian dia pemegang bendera Mahdi, kemudian Mahdi, dan semua yang berlaku ni sama. Tadi kita tengok An-Nafsu Zakiyah tak apa satu, kemudian yang kita tengok Imam Ghaib. Bila dia mati, bila tak ada, dia pun kata dia mati, dia hilang. An-Nafsu Zakiyah pun pengikut dia pun kata itu dia hilang. Apa nama Fatimiyun, dia pun dia hilang. Pasal Mahdi dengan ni apa Dajjal dengan Imam Isa tak mari lagi. Syari pun kata dia yang ditanam tu adalah batang pisang. Iran, Khomeini nak buat revolusi, kalau kita baca dalam sejarah dia kata revolusi diteruskan walaupun orang kata bahaya tentera. Kata Khomeini apa? Bukan aku yang menyuruh, tapi dia yang memerintah, iaitu Mahdi. Setelah dia berunding dengan Mahdi. So Mahdi ini adalah tajuk yang tidak lekang dalam sejarah lah. Sebab itu kita ni orang Islam ni, kita nasihat, ramai orang telah tertipu dengan tajuk Mahdi ni. Sebab balik pada Saqani kita tadi lah, itu yang Sufyan kata, kalau Mahdi lalu depan rumah pun tu suruh pergi tengok lah, biar pergi ke dia lah. Tadi sebegitulah, insyaAllah. Ada kalau dari segi hukum lah Datuk, macam mana? Satu orang dia claim diri dia Isa Al-Masih, dengan satu orang dia claim diri dia Imam Mahdi. Dari sudut hukum agama, kita boleh kata dia ni murtad ke, dosa besar ke, fasik ke? Yang tadi, kalau dia tolak hadis Imam Mahdi, walaupun dia kata memang Nabi kata tapi aku tak percaya, dia kufur lah, tak mungkin. Tapi kalau dia tolak hadis Imam Mahdi, dia kata bahawasanya hadis ni tak sabit, itu kelemahan ilmu dia lah. Yang sahih dia sabit. Kalau satu orang tu mengaku Imam Mahdi, dia sesat lah. Dia bukan Imam Mahdi, dia mengaku dia Imam Mahdi, dia sesat. Tapi dia tak kafir, selagi dia tidak membuat dakwaan kufur, kan? Tapi bila mengaku jadi Rasul, yang ni bahaya. Yang ni boleh kufur. Sebab nak jadi Rasul ni kita tahu dia mesti terima wahyu, terima apa. Ni pendakwaan yang ni mengaku jadi Isa ni adalah satu dakwaan yang besar. Walaupun ini bukan, melainkan dia kata Isa tu simbol penyelamat, bukan Isa bin Maryam. Itu cerita lain. Tapi kalau dia mengaku dialah Isa, memang dia bohong. Maksud dia berdusta dengan dusta yang besar, kerana Isa ni ada sejarah dia. Turun wahyu, anak Maryam dapat Injil, lepas semua, takkan dia kata dia dapat Injil. Ini adalah kekufuran yang jelas lah. Ini, tapi kalau dia mengakui Mahdi sesat lah dia. Dia tumpah darah, dosa dia. Dakwaan sesat, kerana ada sesat yang tak kufur lah. Dia sesat. Tapi jangan lepas pada ni pakai dia mengaku Mahdi lah. Sesat ni bahaya lah kan. Saqani macam mana Mahdi? Terengganu dah Mahdi? Saya dengar apa yang Datuk sebut tadi, 5-6 orang. Itu yang dah menjadi sejarah besar dunia lah kata kira. Maknanya nama-nama tu.
Kalau kita tengok di belah Nusantara ni banyak lagi lah yang tidak disejarahkan. Cuma saya tak ada nak tambah apa, cuma nak sebutnya bahawasanya Sekejap Ustaz ni, kita bagi dia yang kereta api lalu ni bukan Mahdi, kereta api lalu. Dia 10.30 dia lalu. Dia masuk. buat Ha? buat bising. Okey, boleh. Jana Ustaz ni? Okey, apa tu? Orang yang mengaku jadi Mahdi ni yang dah disejarahkan macam yang Datuk sebut dah ramai. Hak ramai lagi. Ramai lagi yang belum. Mahdi Melayu, Mahdi macam-macam. Macam yang Datuk sebut tadi. Saya ada tengok satu video, bukan video tu pentas Dr. Zakir Naik dulu, Peace TV dulu. Tapi waktu tu bukan dia yang speech, orang lain yang speech. Ada satu orang mengaku waktu question tu, waktu soalan tu. Okay. Cuma nak sebutnya keadaan seperti tu ataupun kata apa, pengakuan tu orang berani buat. Cuma kita boleh tengok biasanya lah, okay, apa yang saya nampak lah, memang isu Mahdi ni dia akan keluar waktu keadaan orang sempit. Macam sekarang ni COVID apa semua ni, dia macam ada satu peluang yang agak cerah untuk sebahagian orang yang nak ambil peluang ni lah. Okay, tak tahu nak pergi mana, duduk rumah mengaku Mahdi. Cuma yang kita nampak lah, masyarakat dia sikap tak sabar tu tak dapat dibendung daripada diri. Tu yang kadang-kadang jadi kita stres lah, macam yang Datuk sebut. Dia stres, dia nak cari penyelesaian cara cepat. Okay. Cuma dia satu bab macam mana Tuhan uji manusia ni, dia nakkan jawapan cepat pada benda yang belum jelas. Kita tengok isu Mahdi ni lah, manusia kena berinteraksi dengan satu benda yang ada nas, tapi nas tu dia tak jelaskan dengan bila, by date apa semua. Sebab tu orang tengok ada penceramah di Indonesia, dia cuba buat bacaan sampai manusia umat akhir zaman ni sampai 1500 tahun saja. Lepas tu dia buat bacaan-bacaan kata apa, macam-macam lah. Okay. Yang isu politik. Okay. Yang ambil Mahdi ni antara yang lain, saya tengok dalam isu lain, penceramah yang duk cari hubung kait politik ni. Okay. Last kali dia akan pergi ke arah perniagaan. Sebab tengok yang Indonesia tu last kali dia promote satu apa, kawasan perumahan dia di Sumatera apa, dia buat perkampungan akhir zaman apa tak. Beli kat tu selamat tu. Cuma kita kata isu Mahdi ni dia selain pada isu politik, isu perniagaan pun boleh orang kata apa. Tak lama lagi ada lah air jampi Mahdi. Kan? Menunggang nama Mahdi. Menunggang nama Mahdi. Maknanya benda tu terlalu luas. Cuma dia mari pada sikap tak sabar manusia tu lah. Dia beriman, tak boleh nak tahan diri dia. Okay. Ya. Satu dia orang duk sebut tentang law ni akhir zaman dah nak kiamat dan COVID ramai mati kan. Jadi bila buat mai isu-isu macam Mahdi semua ni, orang akan tertarik Ya, betul. Kan? Seolah-olah memang sudah mai nak kiamat dah sekarang ni. Perasaan dia pun nak ambil tahu tentang hadis-hadis tu boleh lah kan. Tak boleh lah, tapi masalah dia pun mau Mahdi muncul zaman dia apa. Dia pun nak jumpa macam mungkin Dajjal. nak pergi selfie dengan Mahdi. Kita tak tahu, dia tak tahu apa. Dulu ulama-ulama ada tulis kitab macam Yusuf bin Yahya bin Ali Asy-Syafi'i. Dia tulis kitab Uqdud Durar fi Akhbaril Muntazar. Memang dia tulis kitab tentang Imam Mahdi. Dan dalam kitab-kitab Al-Fitan wal Malahim memang ada peruntukan tentang Mahdi ni. Kita kalau nak ni baca yang tu kan, baca kan. Tapi bila ada orang, bila dia baca tentang Mahdi, dia rasa aku kalau jadi Mahdi macam okey. Dia rasa kerana jawatan tu ini tak mustahil. Manusia ni berjalan atas dua. Kalau dia tidak berupaya berjalan di atas hujah, dia akan cari jalan yang pelik. Misalnya kalau entah orang alim, entah akan tegakkan kebenaran dakwah entah dengan dalil, dengan hujah, dan entah bersedia untuk berhujah lah. Tapi bila entah tak ada hujah apa semua, entah akan bergantung kawan saya mimpi dia ni boleh jalan atas ayak. Dia akan cari benda-benda yang luar biasa. Benda luar biasa ni agama tak nafi, tapi ia adalah support kepada benda asas. Sebab itu Nabi tu hujah terbesar dia ialah Quran. Quran adalah hujah terbesar.
Nabi adalah mukjizat lain, ada, tapi mukjizat lain tu Allah tak highlightkan menjadi tajuk utama. Kalau Nabi tu mukjizat yang luar biasa tu tajuk utama, kita hari ni tidak mampu nak dakwah lah, sebab kita tak boleh datangkan. Sebab tu yang para anbiya yang dulu tidak lasting. Mana mukjizat Musa, tongkat dia, it was, dulu ia berlaku. Arab kata kana makan fi qadimiz zaman, dahulu ia berlaku. Mana mukjizat Isa, dahulu ia telah menyembuhkan orang yang sopak, mencelikkan orang yang buta, menghidupkan orang mati. Mana mukjizat Muhammad, Quran, dahulu dia telah membuktikan, hari ini dia lebih membuktikan, sepanjang zaman dia membuktikan perkara-perkara baru. So mukjizat itu alive, hidup, lasting, dan dia boleh survive bagi setiap zaman. Allah jadikan itu mukjizat Nabi kita Muhammad. Dia sebagai hujah. Manusia yang tak ada hujah, dia akan cari macam tu lah. Sebab tu kita tengok, sorry to say, bukan semua lah, syekh-syekh yang tarikat lah, apa yang bukan berpegang pada tarikat sunni ni, kita akan tengok kalau kita pergi nak murid dia pun tak cerita dalil-dalil zikir dia tu daripada Quran dan sunnah ke apa dia. Dia ni jangan main. Dia tengok kita, dia dah tahu apa yang ada dalam hati kita. Ada orang main makan di rumah dia jadi sekian-sekian. Dia create benda-benda miracle, benda-benda extraordinary, supaya itu akan menjadi ketakutan pada pengikut dia. Dan itu juga yang dibuat oleh Ibn Turmat. Dia buat oleh semua yang mendakwa Mahdi. So, dia akan suruh satu pengikut dia create satu benda yang pelik. Dan ini cuma melainkan hak di Sudan tu. Di Sudan tu dia hujah ya. Dia hujah, tapi hujah dia tak betul lah kan. Tapi dia peta bercakap dan dia mendakwa. Dia stand di atas, maksudnya dia bawa tu di atas dasar ilmu dia. Dasar ilmu dia, tapi dia yang menyeleweng tu dia pergi kata dia Mahdi. Dan dia kata Mahdi saja tak apa, dia kata dia maksum. Dan ada kenyataan dia, semua Mahdi yang ada ni, semua kenyataan dia apa sama. Sesiapa yang syak tentang kemahdianku, maka faqad kafar, maka dia kufur. Ibn Turmat kata sama, semua kata sama. Siapa syak tentang kemahdianku, maka dia kufur. Depa ni orang berilmu pula, orang yang dipandang tinggi ilmu. Jadi bila orang kata siapa yang syak, dia kufur, dia pun takut lah. Orang ramai akan takut. Orang ramai takut. Kemudian bila dia kuat lagi, halal darahnya. Ramai yang telah tumbang, telah dibunuh. Bahkan Ibn Turmat telah mau supaya dibuktikan kesetiaan pada Mahdi dia tu, membunuh kaum keluarga sendiri. Dalam satu malam dia bunuh keluarga beliau ramai. Anak bunuh bapak, bapak bunuh anak. Semuanya bagi menunjukkan kesetiaan kepada Mahdi Ibn Turmat. Kita kata siapa nak ikut, tertegaknya kerajaan Daulah Wahidin 150 tahun lama. Kita harap Malaysia tak jadi macam tu lah. Kita harap tak jadi macam tu lah. Kita nasihat lah pada kawan-kawan kita yang duk seronok Imam Mahdi, duk bolang Facebook ke mana lain dia Imam Mahdi ni. Ini bukan cerita baru dah. Ini cerita lama dah. Tajuk ni lama. Siapa yang baca sejarah Islam, dia akan tahu tajuk ni telah memakan korban yang begitu banyak. So kita jangan ulang lah. Ini rubbish. Tak payahlah duk andai kot dia pergi ke Jordan ke apa ke, hidung tinggi ke apa ke, semua ni childish bagi orang yang membaca bahan-bahan sejarah Islam. Tak payah. Sebenarnya kalau nak kata Imam Mahdi, simple ni saya kata. Kita tunggu. Kalau 2-3 hari ni mari Nabi Isa, turunnya Dajjal, kita kata dia Mahdi lah. Kalau dia dapat itu pun, kalau Nabi Isa iktiraf dia. Kalau tidak, dia kira Mahdi pelakon pun ada. Dulu Mahdi Abbasi dia dianggap sebagai Imam Mahdi, pengikut dia. Sebab tu ada hadis palsu, tidak ada Mahdi melainkan daripada keturunan Bani Abbas. Mungkin ada tak syarih apa? Mungkin ujung sekali kita boleh nampak, biasanya kalau ada titik ekstrim, akan ada pula titik yang terus nak tak ambil peduli. Mesti ada ifrat, mesti ada tafrid. Jadi kita ni sebagai orang yang pegang dengan kitab Allah, sunnah Nabi SAW, Dia time kereta api 10.30. Untuk penonton ni, dia duduk, dia tak tahu rumah saya ni di sini, kereta api di sana. Jadi dengar Lintas jalan. melintas jalan. Alhamdulillah di hadapan rumah saya tak bolehlah dibuat rumah.
Sebab kalau tidak dilanggar oleh kereta api. Mau bagang ni. Kereta api ni ke Padang Besar. Thailand. Panjang. Sila Ustaz. Macam kita sebut tadi, ada ifrat, ada tafrid. Dalam semua perkara dalam bila orang pegang perkara agama ni, sama ada dipegang sampai ekstrim sangat ataupun dia take for granted, tinggal terus. Jadi kalau dalam bab Imam Mahdi ni, sebab itulah tak mustahil ada sampai satu titik dia sanggup bunuh seramai mungkin asalkan dia dapat pegang title sebagai Mahdi. Dan sebagai yang lain pula langsung tolak dakwaan adanya Mahdi. Ini semua rekaan cerita, sebab itulah tersebarnya hadis maudhu'. Tapi kita yang pegang dengan kitab Allah, sunnah Nabi SAW, sikap kita beriman dengan perkara gaib seperti yang dah dikhabarkan dalam nas. Kita beriman tanpa cuba untuk pergi sibukkan diri sampai yang macam Datuk sebut tadi, Nabi SAW sebut Umar adattalaha, dia pergi tanya bila nak kiamat, beria sangat. Macam hari ni, kalau betul Imam Mahdi ada dekat depan kita, betul ke kita dah ready dengan iman yang ada waktu zaman fitnah yang dahsyat? Betul. Ya. Baik. Jadi macam itulah kita katakan sedikit apa kita katakan, tak sedikit juga dalam tempoh 1 jam dapat kita berbincang secara ilmiah bersama dengan Datuk Mufti kita. Jadi sebelum daripada kita habis, kau ada apa Datuk nak simpulkan tajuk kita pada malam ini, perbincangan dalam seminit dua? Ringkas saja. Maksud cerita Mahdi ni cerita lama. Hanya orang-orang yang tidak mendalami pengajian ataupun sejarah Islam, dia akan terkejut dengan apabila tengok, oh Mahdi pula muncul. Setiap zaman akan ada orang yang terkejut. Jadi sebab tu saya nasihatkan diri saya dan kita semua, jangan terkejut dengan cerita Mahdi ni. Lebih daripada hak duk ada ni pun, hak duk dia pun nak dakwah saya, lebih lagi hak sebelum ni. Macam-macam nama pun sama, semua dapat kerajaan, memerintah lagi, pun dia bukan Mahdi. Jadi selagi mana kunci kita lagi tidak muncul bersamanya Isa dan Dajjal, dia bukan Mahdi. Itu saja kunci dia. So maka tak payahlah kita pergi buat dakwaan anak orang yang lucu untuk mendakwa sesiapa, anak Raja Jordan ke, anak Raja Perlis ke, anak Raja mana ke, kita tak payahlah. Kerana ada keturunan Nabi, kita pergi dakwah. Ya. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Datuk lah. Jadi sebegitu sidang penonton dirahmati Allah sekalian, 2 benda kita kena tahu secara umum adalah sebelum datang Imam Mahdi dah ada Dajjal, dah ada Nabi Isa dan juga keluarnya Dajjal. Jadi segala dakwaan yang tuan-tuan tengok dekat Facebook, duk scroll, orang duk cerita sebar-sebarkan itu, kita boleh fahamlah bahawa itu bukanlah merupakan suatu kebenaran. Jadi terima kasih lagi saya ucapkan kepada sahib bersamaha, seterusnya Ustaz Syahrir dan juga Ustaz Ahmad Khani di atas kelapangan untuk sudi hadir pada malam ini. Dan lepas ni insya-Allah ada lagi sembang ilmiah ni, sembang santai bersama dengan sahib bersamaha. Dan kita tengok tajuk apa pula lah? Tajuk kita Nabi Khidir ke apa? Nabi Khidir kan. Tajuk malam ni cukup kita katakan bagus untuk panduan kita semua. Dan kita berjumpa lagi pada masa hadapan insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.